أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا Billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sidang hadirin, hadirat muslimin muslimat serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu untuk malam ini, majlis ilmu kita, dan kita masih lagi dalam bulan Syawal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dalam hati dan juga jiwa kita ini dengan nilai istiqamah di dalam apa jua amalan yang kita lakukan. Maka niatkanlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana sifat ataupun hati manusia itu sifatnya adalah sentiasa berbolak-balik. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, imanukum ghutha'un ka ghutha'is sail. Iman kalian, iaitu iman umat akhir zaman, adalah seumpama buih di tengah lautan yang dalam tempoh yang sekejap dia akan bersemangat memperjuangkan Islamnya, tetapi dalam tempoh yang sekejap juga dia tidak bersemangat, bahkan dia membenci kepada jalan hidup Islam itu sendiri. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan hati kita ini pada keislaman. Mudah-mudahan kita kukuhkan akidah kita. Dan mudah-mudahan kita dapat menjadi golongan yang bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sambung semulalah pengajian kita, iaitu menerusi tadabbur ataupun tajuk sebulan 2 kalilah pengajian kita ini, iaitu tadabbur juz'u amma. Tadabbur ini membawa maksud sesuatu yang dapat kita ambil, yang dapat kita hayati, bukan hanya setakat terjemahan ataupun tafsiran ayat-ayat Al-Quran daripada juz'u amma, yakni juzuk yang ke-30 dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran, tetapi yang lebih utama daripada itu yang dapat kita hayati dan dapat kita amalkanlah dan juga terapkan dalam kehidupan kita. Dan malam ini kita akan sambunglah pengajian daripada surah At-Takwir, insya-Allah di pertengahan ayat. Sama-sama kita buka majlis dengan kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, yang mana Nabi SAW menyatakan, Nabi bersabda,
nazala hajarul aswad minal jannah fasawwadathu min khataya bani Adam. Batu Hajarul Aswad itu diturunkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menjadi hitam, kan? Fasawwadathu, asalnya dia berwarna putih, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan warnanya putih dan lebih putih warnanya itu daripada susu. Tetapi fasawwadathu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan lama kelamaan menjadi gelap sedikit demi sedikit sehinggalah sempurna penghitamannya sampai kepada tahap tak tahu nak cakap hitam macam mana lagi dah. Fasawwadathu, dia menjadi legam selegam-legamnya min khataya bani Adam, dengan disebabkan dosa anak cucu cicit iaitu Bani Adam alaihissalam. Bila sebut Bani Adam tu bani yang besar lah, kan? Tak kiralah manusia tu dia kemudian dia berkembang membentuk pelbagai tamadun, yang ni Islam, yang ni yang bukan Islam, tetapi realiti hakikatnya semua manusia itu, walaupun dia tak mengaku saudara macam mana sekalipun, kita semua tetap daripada bapa yang satu iaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Macam mana gaduh sekalipun, perang macam mana sekalipun, kan? Tragedi macam mana yang berlaku sekalipun, kita tetap daripada bapa yang satu iaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini realiti. Kerana batu Hajarul Aswad ni dia adalah batu yang biasa, dia bukan batu yang special di syurga, cuma batu yang biasa. Tetapi bila mana satu batu daripada syurga itu yang turun bersama dengan Nabi Adam alaihissalam, ketika mana Nabi Adam turun pada dunia, dia menjadi satu batu yang menarik perhatian, batu yang mana pernah manusia bergaduh dan berbunuhan kerananya, batu yang mana kalau orang tak bergaduh kerana dia pun, tetapi semua manusia yang contohnya untuk musim umrah ataupun haji akan berebut untuk menciumnya, untuk mengambil keberkatan lah, kan? Untuk sekurang-kurangnya pernahlah menyentuh satu batu yang asalnya yang turun daripada syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Adam alaihissalam, iaitu batu Hajarul Aswad. Cuma yang kita nak tekankan ini, yang Nabi nak kata dalam hadis ini bukan tentang Hajarul Aswad sangat. Tu isi pertama lah. Tapi yang lebih mustahak daripada itu ialah fasawwadathu min khataya bani Adam. Dia menjadi legam, semakin hitam. Mula-mula hitam yang biasa, lama kelamaan dia akan semakin hitam kerana dosa Bani Adam itu sendiri. Maknanya semakin nak menuju ke arah hari kiamat, walaupun kita tak tahu bila tempoh kiamat ni akan berlaku, tetapi semakin nak menuju ke arah kiamat itu, semakin banyak manusia yang melakukan dosa. Jika dulu dosa itu dipandang kalau buat tu kira macam adalah rasa bersalah, tetapi hari ini masih boleh berbangga-bangga pula dengan dosa yang dilakukan. Bahkan tidak mengaku salah, siap boleh ajak orang lain pula tu. Bezalah kalau dengan kejahatan yang berlaku pada waktu silam, sekiranya dosa itu berlaku, banyak tu banyak juga. Tapi kalau dah buat, akhirnya insaf lah, maknanya mengaku kesalahan sendiri. Tapi di akhir zaman, dia menjadi semakin parah kerana dosa tidak lagi seolah-olah dipandang sebagai dosa. Seolah-olah kita lihat realiti yang berlaku pada hari ini juga, kebenaran yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, bila mana dosa itu dia sudah menjadi satu perkara yang dinormalkan, normalisasi, kita panggil dia normalisasi, seolah-olah dah dibiasakan, dilazimkan, tinggal solat seolah-olah telah dilazimkan, tak pandai baca Quran, walaupun kita kata daripada muda sampailah ketua tak pernah belajar langsung, kalau ada ikhtiar untuk belajar tak apa, tapi seolah-olah didiamkan, dianggap macam bukan satu kesalahan yang besar dan sebagainya. Kalau orang yang mungkin kurang IQ dia cuba nak belajar, yang ni lain cerita. Yang ni memang sengaja tidak mengambil peluang untuk belajar sedangkan dia adalah Islam. Seolah-olah telah menjadi satu perkara yang biasa dan dia tak ada rasa bersalah bila dia tak dapat memajukan dirinya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi yang masuk ataupun duduk dalam kategori maksiat dan dia tak teringin untuk keluar daripada kemaksiatan dia. Apatah lagi orang-orang yang pura-pura bertaubat esok buat lagi, bertaubat esok buat lagi maksiat, lepas tu bertaubat entah sampai ke bila.
Jadi sebab itu Nabi SAW selalu meminta kepada kita, iaitu umat Nabi Muhammad SAW, supaya sentiasa berta'awuz. Ta'awuz ni kalimah isti'azah lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita buat apa-apa perkara, contohnya perkara kebaikan dan sebagainya, banyakkan ta'awuz, banyakkan minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada godaan ataupun gangguan syaitan. Sebab syaitan ni dia akan sentiasa hasut manusia tu supaya berubah niat. Asalnya dia nak buat sesuatu tu, tapi kemudian niat berubah. Asalnya dia nak buat sesuatu niat kerana Allah, tiba-tiba berubah kerana tujuan dunia dan sebagainya. Jadi Nabi selalu berpesan supaya kita ni memperbanyakkan ta'awuz yang terus diiringi dengan basmalah. Bacalah bismillahirrahmanirrahim bila mana setiap apa perbuatan yang kita nak buat yang disebutkan dengan nama bismillah, insya-Allah kita akan beroleh kecukupan tersebut, insya-Allah. Baik, itu mukadimah kita lah. Mudah-mudahan kita bermuhasabah, mudah-mudahan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada maksiat-maksiat dan pengaruh yang tidak baik dan termasuk dalam golongan muttaqin, insya-Allah. Baik, sambungan kita insya-Allah kita nak masuk pada ayat yang ke-15 mungkin sampai ayat ke-29 lah, surah At-Takwir pada muka surat 586. Dalam kuliah yang kita dah ada sebelum ni, iaitu sebelum last tak silap saya kuliah subuh 29 Ramadan, yang malam tu dapat tahu raya mengejutkan. Hari itulah kuliah subuh yang terakhir kan sebelum raya. Ni dah masuk dalam bulan Syawal. Jadi kita berhenti sebenarnya pada surah At-Takwir tentang golongan manusia yang sebelum ni kita dah cerita, yang mana pada zaman jahiliyah, iaitu pada zaman fatrah. Saya dah huraikan sebelum ni, cuma kita flashback balik lah. Sebab lepas raya apa semua kan, dengan open house apa semua, kita pun lupa kan. Tapi kita tak salah untuk kita flashback tu untuk kita terus kepada ayat yang berikutnya. Kita telah menceritakan tentang sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW telah berlaku satu zaman yang disebut sebagai zaman fatrah. Fatrah ni maknanya zaman terputusnya wahyu. Daripada zaman Nabi Isa diangkat ke langit sampailah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, tempoh lebih kurang gap yang tak ada, kita kata gap masa yang tak ada Nabi tu ialah 500 tahun. Tuan-tuan bayang 500 tahun tak ada Nabi, tak ada orang yang nak bagi peringatan, tak ada orang nak tegur, "Hei, apa yang kau buat ni salah, taubatlah." Tak payah cakap 500 tahun lah. Cikgu dalam kelas 5 minit cikgu tak masuk dalam kelas kan. Cikgu baru nak bertukar tu, cikgu tu nak keluar, cikgu lain nak masuk kat sekolah. 5 minit tak ada guru pun boleh huru-hara, boleh sampai bergaduh. Saya tengok kat sekolah kat Langkawi tu kan, budak-budak boleh bergaduh, cikgu tak ada sekejap je, boleh sampai separuh matilah budak tu di belasah kan. Kita kata itu, bayangkan dalam beberapa minit cikgu tak ada. Bayangkan 500 tahun tidak ada Nabi yang nak bagi peringatan dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai zaman fatrah, zaman terputusnya wahyu. Menyebabkan manusia yang pada asalnya beriman dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa AS, kemudian dia pun mati. Dia pesan kepada anak dia, jangan menyeleweng sampai zaman cucu, zaman-zaman kemudian akhirnya berlakulah penyelewengan. Sebab itu pengikut Nasrani yang asal yang beriman kepada Nabi Isa AS, mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi dia ada yang mengikut nabinya, dia ada satu kumpulan yang masuk syurga. Nasrani yang mengikut nabinya, Nabi Isa AS, dia ada satu kelompok yang akan masuk ke dalam syurga. Macam tu juga dengan umat Islam yang ada satu kumpulan sahaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana insya-Allah kita termasuk dalam golongan tersebut, adalah yang terkelompok dalam kumpulan itu, yang mana kelompok-kelompok yang lain, kata Nabi SAW, mereka adalah golongan yang sesat dan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya-Allah apa yang kita pegang hari ni tu yang kita kena jaga elok-elok tu. Jadi kita dah cerita sebelum ni, yang mana sampai satu masa ketika mana sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, macam-macam maksiat yang pernah berlaku kepada Kaabah. Kaabah yang pada asalnya dibina oleh Nabi Allah Ibrahim bersama dengan anaknya Nabi Ismail, asalnya dah elok dah, ajar orang buat umrah, beribadah dan sebagainya. Tapi kaum yang kemudian ada juga berlaku rampasan kuasa. Itu cerita yang cukup panjang lah. Bani Khuza'ah antaranya yang terawal memasukkan budaya menyembah berhala di Kaabah. Akhirnya Kaabah tidak lagi jadi tempat untuk menyembah agama Islam,
Walaupun dia diasaskan sejak daripada zaman Nabi Ibrahim, tapi kemudian dia jadi tempat menyembah berhala. Sampailah zaman Quraisy, sampailah zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan maksiat-maksiat yang besar. Seumpama kejahatan menanam bayi perempuan hidup-hidup, disebutkan dalam surah At-Takwir ini yang kita pernah baca, bi ayyi wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Seorang perempuan bila mana nanti dekat akhirat dia akan bangkit, dia akan bangun dekat padang mahsyar nanti sebagai perempuan dewasa. Padahal dia hidup dekat atas dunia, dia tak pernah merasa pun peluang jadi dewasa. Sebab apa? Perempuan tu dia akan bangun sebagai perempuan dewasa dan dia akan cari orang Quraisy yang pernah bunuh dia. Dia akan kata, dulu kenapa kamu bunuh aku masa aku bayi? Yang masa aku bayi tu, yang dok bunuh tu kamu lah. Kerana rupa-rupanya orang Quraisy pernah satu sampai kejahatan mereka dulu ni, mereka membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Mereka menganggap perempuan ni kaum yang malang, yang tak guna dan sebagainya. Sampaikan wanita-wanita merasa menyesal untuk mengandung. Kalau lahir anak lelaki, seronoklah mereka. Tapi lahir bayi perempuan, mereka akan bunuh diri sebelum mereka tengok bayi perempuan yang mereka lahirkan itu dibunuh oleh orang Quraisy. Jadi ini dinyatakan dalam surah At-Takwir. Maknanya kejahatan manusia tu dia dah sampai setara tu. Jadi antara tanda-tanda kiamat yang pernah disebut oleh Nabi SAW, bila mana perkara yang pernah berlaku, kejahatan maksimum yang pernah berlaku pada zaman sebelum kelahiran Nabi, ianya akan berulang kembali walaupun selepas kedatangan Islam, walaupun selepas adanya Quran dan segala-galanya. Boleh berlaku. Cuba kita tengok, betul tak yang Nabi sebut? Hari ini macam-macam berlaku. Normalisasi maksiat. Bila buat satu-satu maksiat, tak nak mengaku benda tu sebagai maksiat. Kan? Meremehkan orang lain, memandang hina kepada alim ulama. Dan macam-macam lagi lah. Kita pun tak larat nak sebut. Itu adalah tanda-tanda kepada kiamat yang akan membawa kepada tanda-tanda yang lebih besar. Kita sambung pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim." Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Fala uqsimu bil khunnas." Aku bersumpah demi nama bintang-bintang. Okey, kita kena faham ya, seni dalam tafsiran ayat Al-Quran. Banyak ayat-ayat, bukan hanya takat ayat yang kita baca ni, yang Allah Ta'ala bersumpah demi nama tempat, bersumpah atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersumpah atas nama anbiya yang lain, atas nama tempat, atas nama buah-buahan. Contohnya wattini wazaitun, waturi sinin. Mula-mula Allah Ta'ala sumpah atas nama buah, lepas tu waturi sinin, gunung Tursina pula tempat. Jadi ini seni yang perlu kita faham. Bila Allah Ta'ala bersumpah atas nama makhluknya, di sini Allah Ta'ala sebut fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang. Okey, para ulama telah menyatakan, ulama tafsir menyatakan, ketahuilah bila mana Allah Ta'ala bersumpah atas nama makhluk-makhluknya, maknanya nama makhluk tu, tengok kalau nama tempat tu tempat Tursina, Palestin dan sebagainya. Dekat sini khunnas. Khunnas ni maknanya bintang-bintang. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita perhatikan bintang-bintang tu. Dia maksudnya indirect definition lah. Maknanya definisi yang indirect. Dia bukan secara terus. Dia ada kiasan dia. Yang kita nampak secara direct, Allah Ta'ala bersumpah atas nama bintang. Tapi secara indirectnya Allah Ta'ala nak maksudkan, tu, perhatikan bintang-bintang di langit tu. Bagaimana aku jadikan. Macam mana kamu tengok matahari. Matahari yang sebenarnya matahari adalah bintang yang paling dekat dengan kita. Kan? Yang menjadikan kita manusia alhamdulillah boleh hidup. Bukan manusia je lah, semua benda lah. Tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Cuba kalau matahari tak ada, 5 minit tak ada, tengok berlaku gerhana matahari pun kita dah risau kan. Tiba-tiba gelap. Keluar pergi kerja tadi tengah hari, tiba-tiba gelap kan? Baru 5 minit, padahal tak berlaku apa pun. Tapi bayangkan kalau matahari ditiadakan fungsinya, ataupun terletak jauh daripada bumi, kan? Semua tu kita kena fikir tu, supaya menjadikan kita sedar yang kita sebagai manusia ni hidup atas bumi ni, kita sebenarnya tak ada apa pun. Sedangkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Ta'ala jadikan, matahari, bumi, sungai, gunung ganang, yang fungsinya jauh lebih besar, pun tunduk, bertasbih,
bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi kita sebagai manusia ni kadang-kadang kita nampak kononnya peranan kita ni besar sangat. Kita rasa macam kita dah sombong sangat. Itu pun kita sampai tahap tak berzikir kepada Allah. Sampai tahap kita tinggalkan solat. Jadi kalau nak banding kita dengan saiz bulan, bintang, matahari dan sebagainya, sedangkan mereka ni makhluk yang tidak pernah, dia tak pernah tak berzikir lah, sentiasa berzikir kepada Allah. Jadi bayangkan betapa kita sebagai manusia ni Allah bagi kepada kita dengan naluri keimanan. Dalam masa yang sama kita juga ada naluri nafsu, yang mana sebab itu Allah bagi kita iman, supaya kita dapat imbangkan akal kita ini dengan sebaiknya untuk menapis. Nafsu ni dia bukan tak boleh ambil langsung, ada keperluan. Kan? Cuma setiap berlaku yang atas dunia ni dia ada wasatiyah dia. Dia ada pertengahan dia. Kan? Nafsu kepada harta, boleh ambil harta. Tapi ambillah setakat yang perlu. Yang tak perlu jangan ambil. Apatah lagi menindas ataupun ambil hak orang lain. Okey? Dan perkara-perkara yang lain banyak lagi. Jadi bila Allah Ta'ala sumpah atas nama bintang, Allah Ta'ala suruh kita perhatikan macam mana Allah Ta'ala jadikan bintang-bintang di langit. Yang mana mereka, saiz mereka ni boleh jadi lebih besar daripada matahari yang kita lihat di langit, ataupun kecil sikit lah, tapi tetap jauh lebih besar daripada saiz bumi yang kita duduk ni. Allahu Akbar. Nak banding dengan saiz kita ni yang sangat kecil, yang Allah Ta'ala boleh binasakan kita pada bila-bila masa saja. Jadi mengapa kita biarkan keangkuhan kita ini menguasai diri kita? Jadi ini peringatan Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut Al-Jawaril Kunnas, yang mana bintang-bintang di langit ini sentiasa beredar dan juga terbenam. Wal-laili idza as'as, dan Allah Ta'ala terangkan tentang peristiwa malam, yang mana siang dan juga malam ni dia saling berganti. Kan? Ketika Nabi Adam AS turun di ala wajhil ard, turun di atas muka bumi ni, pada waktu Nabi Adam turun, dia touchdown di atas muka bumi ni dalam keadaan yang gelap. Sebab tu Nabi Adam menangis. Dia menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat syurga kan terang, tak pernah malam. Touchdown di atas bumi ni, dia punya statik tu malam. Bukan Nabi Adam touchdown tu siang terus. Kan? Jadi Nabi Adam menangis, dia khawatir apa yang Allah Ta'ala cuba nak balas kepada dia. Rupanya Nabi Adam bila dia turun atas muka bumi ni, dia sembahyang tak berhenti, zikir tak berhenti sampai dia tertidur. Tiba-tiba bila dia nak bangun pada esok harinya, dia nampak cahaya matahari yang terang. Maka sebab itu Nabi Adam ni bila dia nampak matahari di kaki langit, dia sujud, dia doa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bersembahyang 2 rakaat pada waktu itu. Tu ada kaitanlah dengan sejarah sembahyang subuh. Macam mana sembahyang subuh tu boleh ada? Kerana kesyukuran Nabi Adam AS, bila mana asalnya tidak ada, kita kata tidak adanya waktu siang yang disangka oleh Nabi Adam. Tengok Allah Ta'ala jadikan kitaran matahari itu yang sentiasa bergerak. Maka Nabi Adam dia bersyukur kepada Allah kerana daripada kegelapan dia transition kepada siang pula. Kerana kesyukuran itulah Nabi Adam AS. Jadi itu antara sejarah lah tentang solat subuh kita, iaitu kesyukuran Allah Ta'ala menukarkan pada waktu malam kepada siang, siang kepada waktu malam. Dan dia tak sama lah, sebab tu kita kena bersyukur. Tempat mana pun kita duduk, kita kena bersyukur. Kita di Malaysia ataupun di negara Indonesia, walaupun garisan khatul istiwa, kalau orang belajar geografi, dia ada satu istilah namanya garisan khatul istiwa. Tapi sebenarnya dia sebenarnya perkataan Arab, perkataan khat. Lah yang pelajaran khat tu anak-anak kita belajar kat sekolah kafah tu, khat. Khat ni maknanya garisan. Khattun. Khattun adalah garisan. Al-istiwa. Istiwa ni garis tengah. So dipanggil khatul istiwa. Itu sebutan Arab je lah. Tapi dalam buku geografi dia dah tulis garisan khatul istiwa. Dia khatul istiwa tu. Perkataan tu dah diletakkan dalam Dewan Bahasa Pustaka lah untuk kita punya sebagai daftar kata kan. Tapi tak penting yang tu, cuma nak katanya kita macam tempat kita ni seimbang. Siang dan juga malam lebih kurang sama lah. Kalau yang lebih tepat, pusat khatulistiwa ni dekat Pontianak, Indonesia. Tu dia punya, ada dia punya stesen dia. Stesen dia memang betul-betul center. Dia memang samalah. 12 jam, 12 jam. Tak lebih sesaat, tak kurang sesaat. Tapi kalau kita di Malaysia ni kan negara dia lebih utara lagi. Dia adalah lebih sikit tu. Okay? Cuma nak katanya kat sini, keseimbangan kita waktu siang tu sama. Siang malam lebih kurang. Tapi ada kawasan-kawasan yang kita kata yang lain, yang lebih jauh lebih ke utara, di Rusia, atas lagi daripada tu, ataupun lebih kepada selatan, bawah lagi daripada Australia,
menuju ke benua Antartika, yang mana waktu mereka tak seimbang. Kan setengah kawasan siang sampai 20 jam, malam 4 jam. Ada kawasan siang sampai malam 20 jam. Maknanya bergelap tu lama. Siang 4 jam je baru nak merasa siang. Tiba malam balik kan. Sebab tu kita kena bersyukur. Walau di mana tempat kita berada tu, tapi ulama-ulama dah letak dah. Jangan risaulah, jangan duk fikir ustaz puasa macam mana, nak kira macam mana kan. Ulama semua dah letak hukum di sana. Cuma kita nak katanya bersyukur di tempat kita mana duduk ni. Kan? Dengan cuaca yang kita lalui dan sebagainya. Dan sebab itu Allah Ta'ala suruh kita ni berkenal-kenalan, lita'arufu, dijadikan kamu ni berbagai bangsa, suku, supaya kamu saling berkenal-kenalan. Kita dengan Indonesia mungkin lebih kurang. Cuba kita pergi ke yang lebih utara, Canada, macam ni dia orang boleh survive dengan cuaca yang almost masa sejuk je kan. Kalau dia orang nak merasa panas, dia orang kena naik kapal terbang lah, pergi ke Amerika Tengah sikit ke, Mexico ke mana ke, nak merasa panas. Itu pun pada masa tertentu juga. Bukan boleh rasa pada setiap masa kan, ada musim-musim dia kan. Jadi sebab itu kita kena bersyukur. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala berpesan dalam Al-Quranul Karim, kalau kita ada kemampuan untuk kita mengembara. Bila kita mengembara, kita lihat macam mana pelbagai suku manusia yang Allah Ta'ala jadikan ini, tapi masing-masing boleh hidup. Kan? Kita kalau first time pergi Kanada ke tempat yang memang sejuk, Rusia yang lebih utara lagi yang memang kita kata sejuk sangat, kita pun duk fikir macam manalah dia orang hidup kat sini ni. Kan, dengan musim sejuk, dengan macam ni apa semua, dengan makan. Kan, rasa-rasa kita duduk sana kalau 3 tahun tak tahan, 3 bulan pun tak tahan. Tapi sebab itu Allah Ta'ala sebut, hendaklah kamu berkenal-kenalan di antara satu sama lain, supaya kita ni datang rasa takjub dengan kekuasaan Allah yang maha menjadikan manusia. Manusia itu sendiri dia berbeza-beza. Muka kembar macam mana sekalipun, kepala lain-lain. Dalam fikiran lain-lain, karakter lain-lain, perangai pun lain-lain. Betapa pelbagainya kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu akan menjadikan kita lebih feel lah, lebih menghargai untuk menyebut Allahu Akbar. Sebab tu bila kita sebut Allahu Akbar, dia mari dengan perasaan takjub dengan kekuasaan Allah yang menjadikan manusia yang pelbagai. Itu baru manusia. Tak cerita lagi spesies binatang, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Kan? Allahu Akbar. Tuhan ni dia maha bersifat Al-Khaliq. Salah satu nama Asma'ul Husna, Al-Khaliq ni maknanya Tuhan tu dia maha menciptakan segala-galanya. Kan? Menciptakan segala-galanya. Baik, kita terus. Wa idzas kemudian disebutkan pada yang berikutnya, was-subhi idza tanaffas. Allah Taala menjadikan pada waktu subuh, fajar menyingsing, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh utusannya yang mulia, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran ini diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebelum Quran adanya kitab Injil yang diturunkan pada Nabi Isa alaihi salam. Adanya kitab Zabur dan adanya kitab Taurat. Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud. Okey, tetapi antara 4 kitab samawi ni yang syiarnya, yang syariatnya lengkap, yang paling lengkap ialah kitab Al-Quran lah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia clash tak maklumat dia, maknanya ada ke bercanggah? Tak ada pun. Kitab Zabur tetap membawa tariq, jalan untuk mengenal Allah. Macam tu juga kitab Taurat dan juga kitab Injil. Kitab ni relevan untuk umat Nabi masing-masing. Kalau dia umat Nabi Isa, dia kena ikutlah zaman Nabi Isa. Kan? Dia pun tak tahu pasal Nabi Muhammad sebab dia memang hidup zaman Nabi Isa. Tapi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikut ialah Al-Quran. Bezanya kita ni tahu juga pasal Injil, Taurat, apa semua, tapi kita nak ikut yang mana? Kita ikut Al-Quran. Ada orang kata, ustaz, saya nak ikut agama Nabi Isa yang asal, boleh tak? Tak boleh juga. Tak boleh. Kan, nak ikut Zabur yang asal, boleh tak ustaz? Tak boleh. Kerana syariat kita ialah, kita ni ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia dekat padang mahsyar nanti akan dikumpulkan bersama dengan nabi masing-masing. Dan umat yang paling ramai ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi kita lah, insya-Allah kan. Dan yang lebih special ni umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang didahulukan berbanding dengan semua umat-umat nabi yang lain untuk dihitung di padang mahsyar. Turn kita dulu. Bukan turn kalau nak ikut giliran, memang last nak tunggu umat Nabi Adam settle dihisap, barulah umat Nabi Idris pula, Nabi Nuh pula, kan?
Tapi Allah Ta'ala memberi keistimewaan pada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni untuk dihitung terlebih dahulu. Dan Quran ni dia turun tak lama. Okey, berbanding dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, usia mereka lebih lama. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umur yang Nabi sebut baina sittin wa sab'in. Umur umat tu sendiri 60 ke 70 tahun dan umur Nabi Muhammad sendiri 63 tahun. Adalah kalau kita baca kitab sirah lebih mendalam, ada sedikit huraian dan juga perbezaan kecil lah pandangan ulama tentang tarikh 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi tu. Tak hari bulan je lah yang ada khilaf, tapi Rabiul Awal tak ada khilaf. Rabiul Awal tahun gajah, yang ni tak ada khilaf, tapi tarikh ada sebahagian kecil berpandangan 11 Rabiul Awal, ada yang kata 13, tapi yang tu tak ada masalah sangatlah di isu nombor ni. Dia tak memberikan penjejasan mana. Cuma yang kita kena faham, Nabi lahir bulan Rabiul Awal tahun gajah dan Nabi wafat pun bulan Rabiul Awal tahun 63 tahun kemudian. Genap-genap 63 tahun. Itu umur Nabi Muhammad sendiri. Tapi umur umat Nabi Muhammad yang Nabi sebut dalam hadis memang tidak panjang. Antara 60 ke 70. Kalau ada yang panjang sampai 90 lebih, sampai 100, itu rezeki umur yang Allah berikan kepada dia. Ada, tapi ramai tak? Kalau kita tengok, memang tak ramai manalah. Kan? Yang kita lihat trend hari ni, yang meninggal muda-muda ramai. Meninggal muda-muda, accidentnya, kan? Meninggal lepas main badmintonnya, meninggal kerana stresnya, stres dekat tempat kerja, sampai terjun daripada hospital lah, meninggal sebab lain. Itu umat akhir zaman lah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Jadi Quran ni diturun 23 tahun. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Dia turun 23 tahun Quran ni. 13 tahun di Mekah, lagi 10 tahun di Madinah. 13 tahun Nabi di Mekah tu macam-macam lah peristiwa yang telah berlaku. Dan Quran ni dia turun, setiap ayat yang turun dia ada sebab. Yang dipanggil sebagai asbabun nuzul. Turunnya surah Fatihah, dia ada cerita dia. Turunnya surah Baqarah, dia ada cerita dia. Turun pasal ayat untuk kita kata menghormati ibu dan juga ayah, dia ada cerita, semua ada. Begitu juga di Madinah. Walaupun kita tengok tempoh penerimaan wahyu yang Nabi terima tu 23 tahun, Nabi menerima sebanyak 6,236 ayat. Kiranya padatlah masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sangat padat. Tapi Quran yang turun tu, ayat-ayat yang turun itu semuanya mempunyai peristiwa yang tersendiri. Jadi itu yang disebut tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Dan sebelum dia jadi mushaf, ada macam-macam cerita lah, macam-macam perkara yang telah berlaku sampailah nak tunggu jadi macam kita kata mushaf yang sebiji macam ni tak ada. Sebelum tu memang dalam dada para sahabat, mereka menghafaz Al-Quran kan. Lepas mereka menghafaz Al-Quran, berlakunya peperangan, ramainya yang mati syahid. Akhirnya Umar Al-Khattab, Sayyidina Ali, Uthman bin Affan cadang ke Abu Bakar, jomlah kita tulis Quran. Walaupun zaman Nabi tak buat, tapi kita takut ramai yang mati syahid ni kan Quran tak sempat ditulis. Nanti akan ada pula golongan yang menyeleweng agama selepas daripada zaman kita. Kita okey lagi, kita jadi geng-geng khalifah ni okey lagi. Selepas kita tak tahu zaman lepas kita macam mana. Atas cadangan tu, walaupun asalnya Abu Bakar As-Siddiq dia macam tak apa setuju. Abu Bakar As-Siddiq ni dia kata, wallahi benda ni tak pernah dibuat di zaman Nabi. Kan? Tapi bila melihat kepada mafsadat, mafsadat ni maknanya keburukan, andai kata Quran tu tak ditulis, akhirnya Abu Bakar setuju. Dan dia berlaku secara ijma' lah persetujuan, bukan seorang bersetuju. Maksudnya buat satu mesyuarat untuk setuju yang Quran itu ditulis. Tapi dia ambil masa nak sempurna tu. Zaman Abu Bakar As-Siddiq tak siap lagi. Zaman Umar Al-Khattab pun tak siap juga. Sebab zaman Umar Al-Khattab ni zaman yang agak busy, agak sibuk dengan perluasan empayar Islam, melawan Rom, melawan Parsi, takluk sampai ke Mesir, Sungai Euphrates dan sebagainya. Dia ambil masa. Akhirnya dia siap dalam keadaan yang seadanya pada zaman Sayyidina Uthman. Itu pun lepas daripada zaman Sayyidina Uthman, dia top up lagi. Maknanya dia ada islah lah pada pembaikan penulisan Al-Quran tu. Kalau tuan-tuan rajin, kalau kita pergi ziarah ke Mekah, Mathaf Haramain, Museum Haramain, dia tak jauh daripada Mekah. Kalau tak silap saya, kalau ada program ziarah ke Hudaibiyah, biasanya kita bawa jemaah umrah pergi ziarah Mathaf Haramain, Museum Haramain. Di sana dia ada kopi lah, bukan yang asal pun, salinan
Quran yang ada pada zaman Sayyidina Uthman. Kalau tengok, saya ada gambar dia, adalah saya ada snap gambar tengok. Bila kita tengok balik, ialah komplit lagi Quran yang kita baca hari ni kan. Sekali dengan hukum tajwid lagi, mad asli mana kan, mad silah qasirah mana. Tapi nak katanya dia memang seadanya lah. Walaupun benda tu dah jadi berbelas tahun nak disiapkan, tapi zaman Sayyidina Uthman tu dia ada lembaran yang kalau kita lihat kita rasa macam nak menangis. Sebab kita tengok, Masya Allah, hebatnya jasa ulama' dulu, jasa sahabat-sahabat Nabi ni kumpulkan Al-Quran sampai dia ditulis. Sampai kan Al-Quran ini ditulis pada asalnya ada 7 kan, ada seorang sahabat, beberapa orang sahabat dilantik sebagai penulis Quran. Tulisan Michael Lawa memang cantik. Dan kemudian daripada 7 salinan tu jadilah banyak bacaan Quran yang kita dapat pada hari ini. Dan pembacaan Quran yang kita baca pada hari ini pun ada pergaduhan juga pada waktu tersebut. Kita nak baca ikut lahjah mana? Sebab sahabat-sahabat Nabi ni asalnya semua duduk di Madinah. Tapi bila mana mereka dah berhijrah, dah posting lah kita panggil kan. Yang ni dihantar ke Syam, yang ni pergi Yaman, yang ni pergi sana sini kan. Jadi waktu tu ada sedikit perbezaan tentang lahjah bacaan. Tapi bila mana diselaraskan, dibincangkan, ikut lahjah Quraisy. Lahjah Quraisy ialah kaedah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So hari ni kalau kita ngaji Quran, kita baca Quran, kita sebenarnya mengikut lahjah Quraisy. Lahjah ni macam logat lah. Kalau Malaysia dia ada logat dia, nak ikut logat Kedah ke, logat Kelantan ke, nak ikut logat Perak ke. Malaysia, tapi logat ada macam-macam kan. Bayangkan Arab lagi lah. Kampung pun ada macam-macam jenis logat. Kampung ni lain, sana lain. Negara Arab besar mana? Jauh lagi besar daripada negara kita kan. Tapi akhirnya dipersetujui baca ikut lahjah Quraisy. Kalau tak kerana perkara tu, mungkin pergaduhan yang jauh lebih besar akan berlaku semata-mata tentang Al-Quran itu saja. Panjanglah kalau kita nak cerita daripada sudut Quran ni. Sebab itu yang Nabi yang dalam Quran pun sebut, inna nahnu nazzalna al-Quran. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah yang memelihara Al-Quran. Jadi ini bukti mukjizat bahawanya Quran ini dijaga. Kan? Daripada hampir ke 1500 tahun yang lalu sampai ke hari ini Quran tu masih ada. Adakah penulisan buku yang kita lihat boleh bertahan sampai 1000 tahun lebih? Tak ada. Kerana Quran ini sendiri adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan dia mukjizat, sebab itu kekekalan dia tu sampai pada hari ini. Carilah mana-mana jurnal ke buku ke, tak adanya. Biasanya 200 ataupun 300 tahun maksimum. Lepas tu dia akan hilang, sumbernya entah ke mana kan. Jadi itu kalau buku-buku yang manusia tulis, dia sifatnya tak lama. Tapi Quran ni dah lebih 1 abad. Masya Allah. Dan dia akan kekal, kata Nabi SAW, dia akan kekal sampai ke hari kiamat. Itu kehebatan kerana dia adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lepas tu Allah Taala sebut tentang dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Quran ini dia memiliki kekuatan. Dia ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang mana Allah ni dia ada arasy dia. Kan? Quran ni ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu siapa yang membaca Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, itu adalah sebaik-baiknya, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia dalam kalangan kamu ialah yang belajar Quran. Belajar tu dah bagus dah, kata Nabi. Wa 'allamah, lepas tu dia boleh ajarkan pula ilmu tu pada orang lain. Ini kata Nabi SAW, dia adalah sebaik-baik manusia. InsyaAllah, wallahu alam. Jadi sekadar itu kita lihat pada tajuk saya. Kita bagi laluan sekejap untuk lawangan azan isyak. Ada soalan sikit, insya-Allah saya akan jawab selepas azan isyak. Baik, ada sedikit lagi untuk menjawab soal jawab tentang salah satu ayat dalam juzuk yang ke-20 disebutkan tentang manusia di akhir zaman jauh dari Al-Quran. Manusia di akhir zaman jauh daripada Al-Quran. InsyaAllah apa yang disebutkan dalam Al-Quran juga dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis
khususnya kalau kita lihat antaranya hadis tentang fitan kan, hadis tentang akhir zaman. Boleh juga kita rujuk dalam kitab antaranya yang diuraikan dengan lebih jelas oleh almarhum Syekh Muhammad Fahmi Zamzam, yang menyebutkan kehidupan manusia itu di akhir zaman jauh daripada Al-Quran, walaupun Quran itu telah sempurna penurunannya. Dalam ayat yang terakhir, kita ambil satu imbasan, saya teringat bila sebut tentang Al-Quran yang lengkap ini, yang kemudian dijauhi daripada manusia. Wahyu yang terakhir yang turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah surah Al-Maidah. Yang pertama surah Al-Alaq. 5 yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang tuan-tuan pergi Jabal Nur itulah, ada Gua Hira tu kan, 5 ayat pertama memang ditulis dekat batu tu kan. Itu 5 ayat pertama yang turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ialah surah Al-Maidah ayat yang ketiga, yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maksud ayat itu, pada hari ini telah sempurna bagimu ya Muhammad agamamu. Telah aku sempurnakan bagi engkau ya Muhammad agama engkau. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmat aku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan redailah Islam sebagai agama kamu. Nama agama kita ni, agama Islam, ulama tafsir menyebutkan asal dinul Islam kita ini ialah diambil daripada ayat surah Al-Maidah itu. Wa raditu lakumul Islam madina. Itu perkataan Islam tu. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau zaman tu zaman Nabi Ibrahim, mereka dipanggil menganut ajaran agama Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Musa, agama Nabi Musa. Tapi agama kita, kita panggil umat Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad. Tapi nama, bila di zaman Al-Quran tu dah sempurna, ayat yang terakhir Allah buh nama terus. Nama agama umat Nabi Muhammad Al-Islam Madinah, sebagaimana dalam ayat tersebut. Jadi Quran dah sempurna, tapi Nabi menangis kerana apa? Nabi menangis kerana Nabi tahu kan, bila wahyu telah berakhir, tugas dah selesai, maknanya tak lama lagi Allah Ta'ala akan jemput nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Nabi yang diberikan petanda tersebut, yang tahu peristiwa ni, yang seolah-olah dah boleh baca, antaranya Ibnu Abbas. Bila dengar ayat ni, dia pun menangis kerana dia tahu Nabi Muhammad nak maksudkan bukan misi Islam dah berakhir. Kan? Masalah akan terus berlaku, tapi Nabi nak maksudkan nyawa dia sendiri akan berakhir dan manusia akan kembali jauh daripada Al-Quran. Yang ikut memang akan ikut, tapi yang jauh mereka akan sesat sejauh-jauhnya, walaupun Quran itu telah sempurna. Kerana apa? Beza dengan Nabi Muhammad bila mana terima wahyu, turun 2-3 ayat. Quran ni kadang-kadang turun satu surah, turun dalam 5 ayat, 10 ayat. Tapi akhirnya bila dah sempurna, Nabi menangis kerana Nabi risaukan umat akan kembali kepada zaman seolah-olah Al-Quran tu tak pernah turun, seolah-olah aku ni tak pernah wujud, sebagaimana yang pernah berlaku zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah akan kembali, yang kita cerita tadi tu kan, sampai bunuh anak perempuan hidup-hidup, orang sampai tahap pernah berzina dalam Kaabah. Kisah Asaf dan juga Nailah kan, kalau kita baca kan, 2 orang lelaki perempuan, Asaf dan juga Nailah. Yang ni zaman sebelum Nabi Muhammad lahir lah. Dalam riwayat sebut tu nama 2 orang ni adalah memang orang jenis orang yang tak guna lah. Memang dia orang melakukan zina dalam Kaabah. Allah sumpah jadi batu. Walaupun pada waktu itu Kaabah waktu tu sedang dibuat ritual penyembahan berhala. Agama Islam belum ada lagi waktu tu. Tapi Nabi nak bagi gambaran, memang manusia dia akan jauh daripada Al-Quran, tapi bagi yang mengikutinya adalah sangat sedikit. Umat Islam yang benar-benar memegang keislaman tu, kekuatan yang ada mereka tu, Nabi ibaratkan dalam satu hadis yang lain, kekuatan yang ada mereka ialah seumpama mereka menggenggam bara api. Tu mereka punya power tu. Maknanya walaupun mereka tahu nak buat kerja dakwah Islam ni sakit, akan dipandang hina, akan dikecam orang lain dan sebagainya, tapi mereka tetap pegang, sebab mereka tahu mereka buat tu kerana Allah, mereka buat tu kerana mereka sayang kepada Al-Quran. Sebab itu walaupun Quran dah ada mushaf bersusun dalam masjid dan sebagainya, tapi kalau tak dibaca memang tak ada guna lah. Sebab itu kita pentinglah tadabbur ni. Bukan hanya bulan Ramadan je kita ngaji Quran, kita kena selalu dekatkan diri dan selalu gunakan manfaat tu yang saya selalu pesan. Manfaatkan media sosial yang kita ada pada hari ini
dengan perkongsian tazkirah ke, tak kisahlah kita kongsi daripada sesiapa sekalipun tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Sebab manusia memang realitinya di akhir zaman jauh daripada Quran. Quran itu hanya pada lembaran. Bila nak buat majlis kahwin barulah nak pakai Quran. Itu pun Quran yang guna untuk hantaran akad nikah je lah. Kalau tak memang seolah-olah tak dibaca. Jadi ini yang kita patut risaukan, iman umat akhir zaman. Kita lah umat akhir zaman tersebut kan. Jadi kita kena risaukan, ikhtiar yang boleh kita buat, kita ajaklah seramai mungkin dan hidupkan semula budaya ni. Jangan malu untuk start. Kalau kita jadi yang pertama yang start semula budaya membaca Quran dan sebagainya, itu adalah perkara yang jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Jauhilah daripada perkara-perkara yang tak memberikan manfaat. Kan? Banyaklah kan? Hari ni kan benda-benda tak bagi manfaat kan. Jadi kita tahu Quran ni ada manfaatnya, maka dekatkanlah diri kita ini dengan Al-Quranul Karim. Jadi mudah-mudahan kita bukan termasuk dalam golongan yang dalam Quran sebut, yang Nabi juga sebut, iaitu yang jauh daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kita dekat dengan Al-Quran, dan kalau Allah takdirkan mati kita pun, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sedang membaca Quran. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita sangat cintakan Al-Quran dan dijauhkan daripada segala maksiat. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan tausiah ataupun yang kita nak kongsikan pada malam ini mencapai matlamatnya, dan kita kongsikan juga kepada rakan-rakan ataupun adik-beradik, saudara mara kita yang ada dan sebagainya, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sekian terlebih dahulu, jazakumullahu khairal jazak. Kita tangguh majlis ilmu dengan membaca tasbih kafarah dan juga surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.